Tentera dirapati terlibat kes buli boleh dibuang kerja. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam berita tengah malam. Lebih 500 syarikat sedang disiasat Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC kerana disyaki melakukan tipuan bida bagi perolehan kerajaan lebih 2 bilion ringgit. Tindakan sama turut dibuat terhadap beberapa pemain sektor logistik pelabuhan yang terlibat kegiatan kartel. Sekarang ni tengah siasat sebab satu tender mungkin dia masuk 50 syarikat sekali. Macam kan yang baru-baru ni yang Datuk Adli punya tu kan. Kan dia cakap dah berapa tahun dia menguasai monopoli tender-tender kerajaan kan. So jaringan dia amat besar. So jadi kami sedang siasatlah. Anggota tentera darat yang didapati terlibat kes buli akan ditamatkan perkhidmatan serta merta. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamruz Muhammad Zain menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dengan isu terbabit. Saya memang strict. Tentera darat biasa declare sini, kalau betul kamu ditangkap menganiaya, membuli anggota-anggota, investigate, bersalah, berhenti on the spot. That's my stand. Secepat mungkin. Secepat mungkin. Tidak perlu proses mahkamah tentera. Okay. Dia akan beri hukuman. Bukan hukuman yang bukan ni boleh dirujuk ke mahkamah tentera. Lepas tu kita akan berhenti dalam pentadbiran. Betul-betul. Beliau ditemui pada majlis perasmian Galeri Panglima Tentera Darat di Port Dickson. Tular di media sosial mengenai dakwaan satu individu bahawa adiknya, seorang anggota tentera, dipukul dan dibuli anggota tentera senior. Individu itu turut mendakwa gaji dan wang simpanan adiknya habis kerana terpaksa membeli barang untuk 12 hingga 14 anggota senior dalam kem. Susulan pelanjutan tempoh diskaun bayaran kompaun saman trafik polis, orang ramai disaran tidak menunggu hingga saat akhir untuk melunaskan bayaran. Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Terengganu, Superintendent Ismail Man berkata, pembayaran awal boleh mengelak kesesakan di kaunter trafik. Pembayar saman juga boleh mengelak gangguan akses sistem bayaran dalam talian yang mungkin berdepan trafik tinggi. Tuan-tuan disarankan supaya ambil kesempatan yang diberikan ini untuk membuat pembayaran supaya di saat akhir nanti tidak mendatangkan kesesakan di kaunter-kaunter bayaran saman trafik. 6.09 juta ringgit berjaya dikutip Polis Terengganu dalam tempoh 4 hari kempen diskaun saman. 3,504 kes harian baru COVID-19 direkodkan dan ini merupakan hari kedua kes harian baru mencatatkan angka bawah 4,000. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, angka terbaru itu menjadikan kumulatif kes kini 2,695,143. 76 daripada kes baru merupakan kategori 3 hingga 5. 6 kluster baru turut direkodkan. Operasi di sekurang-kurangnya 36 pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC seluruh negara akan dikekalkan. Ini kerana masih terdapat keperluan untuk merawat pesakit COVID-19 di fasiliti kesihatan bukan hospital. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Dr. Aminuddin Hashim berkata, syur pengekalan dan penutupan beberapa PKRC akan dibentang kepada Jawatankuasa Khas Pengurusan Pandemik COVID-19 bulan hadapan. Kerana masih ada kes lagi, kita masih membuka PKRC ini sehinggalah satu tarikh di mana
kita akan menutup semua aplikasi, tetapi bukan dalam masa yang terdekat, kerana ada kes-kes Omicron dan sebagainya yang mana kita terus akan memberi rawatan-rawatan yang sewajarnya. Beliau ditemui selepas hadir ke program PKRC berselawat di PKRC Bersepadu 2.0 MAIPS. Kementerian Wilayah Persekutuan memberi jaminan isu pengambilan tanah di Sungai Baru, Kampung Baru dilaksana secara adil. Menterinya Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim memaklumkan beliau sendiri akan terlibat rundingan dengan pemilik dan pemaju. Menurut Datuk Seri Dr. Syahidan, kepentingan pemilik lot dan flat PKNS Sungai Baru jadi keutamaan. Beliau menjangkakan keputusan akan diperoleh Januari nanti. Datuk Seri Dr. Syahidan berkata beliau mencadangkan pemaju supaya membayar dahulu nilai hartanah kepada pemilik dan membenarkan mereka membeli unit rumah gantian apabila ia siap dibina. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Sekolah Kebangsaan Sungai Kecil Ulu, Bandar Baharu, Kedah susulan kejadian banjir kilat petang tadi. Dan setakat pukul 8 malam tadi, 21 penduduk daripada 9 keluarga ditempatkan di situ. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Lieutenant Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin memaklumkan bah terjadi selepas hujan lebat lebih sejam. Sistem saliran yang tersumbat menyebabkan bencana berlaku 4 kawasan di Mukim Bagan Samak, Bandar Baharu. Antaranya Kampung Parit Nibong, Kampung Asam Kumbang dan Taman Cahaya Nilam. $23,043 pengundi awal PRU Don Sarawak akan menunaikan tanggungjawab mereka siang nanti. 12,585 daripadanya terdiri daripada anggota tentera. Undi awal itu akan dibuka bermula 7.30 pagi hingga 5 petang. Menerusi tinjauan RTM di Kem Muara Tuang Kota Samarahan, para anggota tentera membuat persiapan akhir menjelang undi awal. Sementara itu, 10,458 pengundi pula adalah anggota polis dan pasukan gerakan AM serta pasangan. Pusat mengundi awal terdiri daripada Dewan, IPK dan IPD serta rumah-rumah Persatuan Keluarga Polis DIPD atau PERCAP, pusat sumber, bilik rekreasi, bilik mesyuarat dan sekolah. Anggota tentera dan polis itu akan mengundi di 85 pusat mengundi awal dengan 111 saluran. Bagi memantapkan usaha meningkatkan integriti penjawat awam, Konvensyen Pegawai Integriti Bertauliah CEIO diadakan di Kuching, Sarawak. Majlis diadakan dengan kerjasama Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia. Pada majlis itu, seramai 90 pegawai integriti menerima tauliah daripada Menteri Integriti dan Ombudsman Sarawak, Datuk Talib Zulkifli. Mempunyai tugas sebagai Certified Integrity Officer. Yang utama ialah tugas kita sama-sama memastikan tahap integriti dan governance di sebuah organisasi itu dipertingkatkan, diperkukuhkan. Datuk Talib menambah integriti yang tinggi perlu ada pada diri setiap penjawat awam bagi memastikan kualiti penyampaian perkhidmatan sentiasa cemerlang. Konvensyen ini nanti diharap menjadi pencetus, penggerak dan pemangkin kepada pembudayaan integriti di negara ini khasnya. Dalam PRU Don Sarawak, Datuk Talib akan ditentang calon Parti Sarawak Bersatu PSB, Parti Bumi Kenyalang PBK dan Bebas. Daerah Limbang menjadi salah satu kawasan yang akan diberi keutamaan bagi limpahan pelbagai pembangunan infrastruktur. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazid Khalid berkata inisiatif pembangunan seperti kemudahan asas dan jalan luar bandar diberi keutamaan.
Tambahnya, pihaknya akan melihat dan menilai semula jumlah kos bagi melaksanakan kemudahan bantuan rumah PPRT atau baik pulih rumah serta lain-lain kemudahan asas seperti air dan bekalan elektrik bagi daerah Limbang. Beliau merasmikan pecah tanah projek pembinaan bangunan Giat Mara Limbang. Pada masa itu, pihaknya akan terus memperkasa pendidikan teknikal vokasional, pembinaan pusat Giat Mara baru di Limbang yang dibina dengan peruntukan RM10 juta dijangka siap pada Ogos 2023. Datuk Mahathir turut menyampaikan watikah dan bakul makanan kepada 19 penerima bantuan program perumahan rakyat termiskin Bina Baharu, 20 penerima program peningkatan pendapatan dan penyampaian sijil tamat latihan kepada 50 peserta program Long Life Learning bagi daerah Limbang. Kutipan hasil Kerajaan Persekutuan mencatatkan peningkatan sebanyak 8.9% kepada RM210.4 bilion, manakala jumlah perbelanjaan meningkat 4.9% kepada RM307.6 bilion sehingga November 2021. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkannya selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Dasar Fiskal FPC ketiga di Ibu Negara. FPC berpandangan semakan semula defisit bagi tahun 2021 iaitu 6.5% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK akan dapat dicapai dan Menteri Kewangan akan terus memantau prestasi dan perkembangan ini. Berdasarkan prospek pemulihan ekonomi yang lebih baik bagi tahun 2022 serta langkah-langkah bajet 2022, defisit fiskal disasarkan berkurangan kepada 6% daripada KDNK. Inisiatif pembaharuan institusi terutamanya pelaksanaan Akta Tanggungjawab Fiskal FRA, Strategi Hasil Jangka Sederhana MTRS dan Kajian Perbelanjaan Awam PER merupakan langkah dasar utama dalam menyokong usaha ini. Cadangan bagi meminda Akta Persaingan dan Akta Suruhanjaya Persaingan 2010 akan dibawa ke Parlimen tahun depan. Menerusinya, Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC memiliki kuasa lebih luas dalam mengawal penggabungan dan ambil alih syarikat yang akan membentuk entiti monopoli. Menerusi pindaan itu, isu kartel dalam sektor korporat boleh diatasi. Secara tidak langsung, ia boleh menarik minat pelabur luar menjalankan aktiviti mereka. Apabila entiti persaingan dapat diimplementasikan, maka kita yakin kita akan berada dalam satu persaingan yang sihat. Tidak ada orang yang ambil keuntungan daripada apa yang berlaku kartel-kartel. Sekarang ni kita dimomokkan oleh kartel. Harga yang naik kartel. Harga simi naik kartel. Kemudian JKT dapat tangkap kerana projek tak siap kartel. Jadi dengan adanya anti persaingan ini, kita yakin ia akan lebih telus, lebih ada integriti dan lebih penting akan dapat menarik pelabur-pelabur luar untuk datang ke Malaysia. Beliau ditemui selepas melancarkan Pelan Strategik Suruhanjaya Persaingan Malaysia 2021-2025 di Ibu Negara. 4 jurutera perantis tempatan diberi pendedahan dengan terlibat teknologi perlumbaan menerusi FIA World Endurance Championship. Ia dijayakan menerusi program latihan pemindahan teknologi TTAP Sukan Permotoran. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yakin ilmu diperoleh perantis terlibat mampu membawa dimensi baharu kepada pembangunan industri otomotif negara. Pemindahan teknologi unik motorsports ini sekaligus akan mentransformasi jurutera kita sebagai individu berkemahiran tinggi sambil menjadi pemangkin perkembangan industri otomotif. Ilmu dan teknologi yang diperolehi melalui proses pemindahan ini
adalah selari dengan dasar Automotive National atau National Automotive Policy 2020 yang merupakan dasar penting untuk melonjakkan Malaysia di pesada dunia dalam bidang teknologi dan industri termaju. Program bertujuan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan bakat tempatan melalui program perantisan bersama pasukan lumba profesional. Beliau berucap pada majlis penghargaan di Ibu Negara. 6 pusat data memenangi Anugerah Pengkomputeran Hijau GCA 2021 yang secara kolektifnya telah menjimatkan kos elektrik kerajaan sebanyak 4.1 juta ringgit setahun. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Dr. Adham Baba, pusat-pusat data itu juga berjaya mengurangkan jejak karbon tahunan sebanyak 6,751 tan metrik. Green Computing Awards ini merupakan contoh yang terbaik dalam menengahkan teknologi tempatan dan mampu membangunkan bakat kemahiran tinggi serta tangkas yang boleh menghasilkan teknologi bercirikan transformatif untuk terus menyokong ekonomi digital. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Anugerah Pengkomputeran Hijau GCA 2021 di Cyberjaya. Terdapat 8 kategori dipertandingkan dalam GCA 2021 termasuk satu anugerah istimewa iaitu anugerah terbaik daripada terbaik yang dimenangi Jabatan Perkhidmatan Awam. Semua kategori merangkumi pengiktirafan dari segi keupayaan pasukan pengurusan pusat data hijau, pencapaian teknologi maklumat dan komunikasi untuk pelayan rangkaian dan sistem perisian serta usaha galakkan kemampanan teknologi. Pada majlis sama, Datuk Seri Dr. Adham turut merasmikan Pusat Data Hijau Agility Cyberjaya 1. Ia merupakan satu-satunya pusat data yang mempunyai pensijilan tahap titanium untuk kemudahan pengkomputeran karbon rendah di Asia Pasifik dan Timur Tengah. Perbicaraan kes rasuah Datin Sri Rosmah Mansor berkaitan projek tenaga solar untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak ditangguhkan buat kali ketiga. Penangguhan dibuat selepas mahkamah dimaklumkan bahawa status MySejahtera tertuduh masih jingga. Terdahulu, Peguam Datuk Janjit Singh yang mewakili Datin Sri Rosmah mengesahkan status MySejahtera anak guamnya masih tidak berubah dan memohon maaf. Pendakwa Raya Kanan Datuk Sri Gopal Sri Ram mencadangkan agar perbicaraan dibuat secara dalam talian. Namun Datuk Janjit Singh mahu ia diadakan secara fizikal di mahkamah. Hakim Muhammad Zaini kemudiannya setuju ia ditangguhkan. Dan turut ditangguhkan akibat status MySejahtera, perbicaraan kes 1MDB melibatkan Datuk Seri Najib Razak. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence Quera menetapkan prosiding dibawa ke hari seterusnya. Peguam Bela Datuk Seri Najib Datuk Hariharan Tarasing pada mulanya memaklumkan status MySejahtera anak guamnya dan Tan Sri Muhammad Syafiee berisiko rendah. Namun selepas kemas kini, status MySejahtera kedua-dua mereka bertukar kepada Perintah Pengawasan dan Pemerhatian. Mereka kemudian diarah melakukan ujian RTK antigen. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib mencadangkan agar perbicaraan kes itu dijalankan secara hybrid. Namun dibantah Datuk Hariharan. Bagaimanapun, Hakim memaklumkan akan memutuskan permohonan perbicaraan secara hybrid itu esok. Sebuah syarikat pembekal daging sejuk beku, pengarah pengurus dan akauntannya didakwa di Mahkamah Session Johor Bahru atas 16 tuduhan pengubahan wang haram berjumlah 13.28 juta ringgit. Kesalahan dilakukan antara Oktober 2018 hingga Disember 2020. Syarikat LY Frozen Foods Sdn Bhd yang diwakili pengarahnya Yong Chi Kiong, pengurus TOR Chong Kim Kwan dan akauntan Eng Ye Zing mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Fatimah Zahari. Mahkamah turut mengeluarkan waran tangkap ke atas pengarah syarikat berkenaan Tan Siu Huak yang masih bebas.
Keempat-empat tertuduh masing-masing menghadapi 4 pertuduhan. Mereka didakwa menerima wang hasil penggubahan haram sebanyak 4 kali berjumlah 13.28 juta ringgit daripada sebuah akaun semasa milik LY Frozen dari 31 Oktober 2018 sehingga 31 Disember 2020 di 2 cawangan bank berbeza di Senai, Kulai dan Taman Molek. Pendakwaan dibuat mengikut Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sementara itu di Pulau Pinang, seorang bekas pegawai bank dihadapkan ke Mahkamah Session Butterworth atas 14 tuduhan penggubahan wang haram berjumlah 3.41 juta ringgit. Tertuduh Arganison bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap kes yang berlaku antara 2017 hingga 2019 itu. Mengikut kertas pertuduhan, sebuah kesalahan didakwa dilakukan di Taman Indrawasih Perai antara 22 Ogos 2017 hingga 7 Oktober 2019. Ekoran itu, Ganison didakwa melakukan kesalahan di bawah Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Ganison turut menghadapi satu pertuduhan menipu dengan memperdayakan seorang wanita untuk menyerahkan wang berjumlah RM240,000 bagi tujuan pelaburan. Dia didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Hakim Nur Aini Yusof membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 bagi setiap pertuduhan. Anggota bomba yang meninggal dunia selepas terlibat letupan ketika operasi memadam kebakaran di sebuah kilang di Segamat Johor kemarin selamat dikebumikan tengah hari tadi. Jenazah Allahyarham Muhammad Firdaus Sulaiman disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Karya Masjid Jami' Datuk Kelana Petra Sending Negeri Sembilan. Jenazah Allahyarham disolatkan di Surau Al-Falah, Taman Desaru, Sikamat. Ia sebelum itu dibawa dari Hospital Segamat. Turut hadir ke majlis pengkebumian Ketua Pengarah Bomba dan Penyelamat Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid, Pengarah Bomba Negeri Sembilan Hamdan Ali dan Pengarah Bomba Johor Datuk Yahya Madis. Allahyarham mengalami kecederaan pada bahu dan pinggul selepas tercampak kira-kira 10 meter ke tingkat bawah dalam kejadian letupan di tingkat 3 bangunan kilang tersebut. Firdaus yang merupakan anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik meninggalkan seorang isteri dan anak perempuan berusia 3 tahun. Selain terus mengamalkan SOP, penting untuk kita semua meningkatkan penilaian kendiri demi melindungi diri sendiri dan keluarga Malaysia. Amalkan TRIIS. T. Test. Segera lakukan ujian pengesanan COVID-19 kendiri sekiranya alami simptom. R. Report. Laporkan keputusan ujian pengesanan di MySejahtera. I. Isolate. Lakukan kuarantin kendiri sekiranya positif. Patuhi perintah HSO yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. I. Inform. Maklum kepada kontak rapat sekiranya anda didapati positif. Maklumkan juga kepada CAC berhampiran sekiranya situasi kesihatan diri semakin merosot semasa menjalani kuarantin di rumah. S. Seek. Dapatkan rawatan segera di pusat-pusat perubatan berhampiran sekiranya anda mengalami gejala berat seperti sesak nafas dan suhu badan terlalu tinggi. Sayangi diri, keluarga Malaysia. Skuad kebangsaan boleh menarik nafas lega apabila 3 daripada 4 pemain yang diuji positif COVID-19 dibenar kembali menyertai pasukan menjelang aksi terakhir kumpulan B kejuaraan Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2020. 3 pemain itu penjaga gol Muhammad Khairul Azhan Muhammad Khalid, pemain sayap Muhammad Faizal Abdul Halim dan pemain pertahanan Quentin Cheng telah mendapat surat pelepasan daripada Kementerian Kesihatan Singapura semalam. Dalam satu kenyataan, pengendali Harimau Melaya Tan Cheng Ho berkata Muhammad Khairul Azhan dan Muhammad Faizal masing-masing selesai menjalani tempoh 10 hari perintah pengasingan manakala Quentin diberi pelepasan awal berdasarkan keputusan ujian saringan PCR dijalankan.
Taiwan. Ketiga-tiga pemain ini telah menjalani latihan bersama pasukan dengan aktiviti pertama ialah di gimnasium bagi sesi pemulihan selepas beraksi menentang Vietnam malam tadi. Bagaimanapun, seorang lagi pemain yang diuji positif, Akia Rashid, masih perlu melengkapkan tempoh 10 hari perintah pengasingan dan hanya akan kembali menyertai pasukan selepas tamat tempoh itu. Dalam perkembangan lain, Cheng Ho turut mengesahkan Ketua Pasukan Muhammad Aidil Zafwan Abdul Razak dan Syahrul Muhammad Saad yang terpaksa dibawa keluar ketika menentang Vietnam semalam mengalami kecederaan hamstring. Kejohanan Badminton Purple League Pro Am 2021, Kelab Badminton Butterworth bersedia menggalas reputasi selaku pasukan pilihan dalam kumpulan A yang bakal berlangsung pada 21 Disember ini. Jelas pengurus pasukan Butterworth BC, Tommy Lee Sawa, pasukannya yang dibarisi ramai pemain muda akan cuba memberi tentangan sengit dalam kejohanan itu nanti. Butterworth BC expect to achieve this year in the Top Glove Purple League tournament, Pro Am tournament, is we hope that we can achieve until semi-final. Butterworth BC merupakan wakil tunggal dari utara dan akan membuat perhitungan dengan DSBC Labuan, Bangi City BC, Seremban BC dan Serdang BC dalam saingan kumpulan A. Kejohanan Purple League akan berlangsung pada 21 hingga 26 Disember ini di Kompleks Kejiranan Presin 11 Putrajaya. Pusingan penutup kejuaraan Cup Prix Malaysia di Litar Sepang pada 18 dan 19 Disember ini akan menjadi penentu kejuaraan bagi kesemua 7 kategori perlumbaan. Bagi kategori perdana CP150, pemburuan tahta masih luas terbuka dengan 5 pelumba masih mempunyai peluang untuk menjulang piala kejohanan. Dalam kategori tersebut, Azrai Hakim Anwar dari pasukan Honda UZ Edimitsu masih mendalui dengan 125 mata. Walau bagaimanapun, dia dikejar rapat 4 pencabarnya dari pasukan Yamaha iaitu Ahmad Afif Amran, Muhammad Akid Aziz, Kasma Daniel Kasmayudin dan Nazirul Izzat Baharudin. Persaingan untuk gelaran juara pasukan CP150 turut sengit dengan hanya 2 mata memisahkan pasukan Petronas Sprinter Yamaha, CKJ Racing dan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor. Dalam kategori CP125 pula, Muhammad Adib Rosli dari pasukan iPhone Yamaha YY Pang Racing perlu menduduki tempat kedua dalam perlumbaan pusingan 9 dan pusingan 10. Kategori Wira KBS yang dahulunya didominasi oleh pelumba dari pasukan 31 Racing kini menyaksikan persaingan sengit antara Irfan Haikal dan Harith Haziq. Pemain skuad sensasi remaja negara Aifa Azman mengintai lebih banyak peluang merangkul kejayaan bagi menutup tirai musim 2021 dengan penuh bergaya. Selepas menjulang trofi kejohanan berpasukan terbuka Malaysia dan Asia ATC 2021 baru-baru ini, Aifa yakin dia kini berada dalam prestasi terbaik menjelang kejohanan individu Asia di Islamabad, Pakistan bermula Rabu ini hingga 19 Disember depan. Pemain berusia 19 tahun dari Kedah itu mengakui dirinya tidak sabar lagi untuk menjulang kejayaan pada saingan di Pakistan itu selepas memenangi 2 gelaran berturut-turut di Malaysia. Aifa yang merupakan pilihan kelima kejohanan akan menentang pemain berusia 23 tahun, Fatum Isadin dari Sri Lanka pada pusingan pertama. November lepas, Aifa mengejutkan pilihan utama dari Mesir, Salma Hani dengan kemenangan 12-10, 11-8, 11-4 di pentas akhir sekaligus dinobatkan sebagai juara terbuka Malaysia 2021. Dia kemudian meneruskan prestasi cemerlangnya dengan membantu pasukan wanita negara memenangi ATC buat kali ke-10 dengan menewaskan juara bertahan Hong Kong 2-1. Pemain nombor 36 dunia itu akan bersaing dalam beberapa kejohanan selepas ini termasuk 2 pertandingan di Manchester, United Kingdom dari 21 Disember hingga 10 Januari 2022 diikuti 6 pertandingan jelajah dunia Persatuan Squash Profesional PSA di Amerika Syarikat pada Januari hingga Mac 2022. Baiklah saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat beristirahat.